Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Jadi hari ini kita akan discuss latihkan diri 1.1b, soalan-soalan yang cikgu dah bagi dekat kamu dalam kelas ya, semasa PDPR. Okay, jadi hari ini kita akan bincang soalan 3, soalan 4 dan soalan 6 ya, seperti yang cikgu dah bagi dalam kelas. Soalan 3 ni kamu boleh rujuk contoh 4, soalan 4 kamu boleh rujuk contoh 5, dan soalan 6 kamu boleh rujuk contoh 6 sebenarnya. Okey, so kita tengok soalan 3. Diberi bahawa P sama dengan 32. Okey, kita take note soalan 3. Dia bagi P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Dia suruh ungkapkan P dalam sebutan Q jika A, untuk kes A, P berubah secara langsung. Kalau berubah secara langsung maksudnya dia berada kat atas berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Apa maksud simbol ni? Okay, simbol ni disebut sebagai berubah berubah. So kalau secara langsung dia akan berada kat atas. Okay, kalau kes macam ni kita kena tukar pergi bentuk sama dengan macam ni kita nak tukar pergi bentuk sama dengan. So P sama dengan ni, bentuk ni, simbol ni akan bertukar menjadi sama dengan K ya, Q kuasa 3. So ingat ya, soalan ni memang biasa keluar dalam kertas 1 SPM untuk tahun-tahun sebelumnya lah. Okay, so ini dalam bentuk persamaan dah. Jadi kita kena ganti P dan Q di dalam P dan Q dalam persamaan ni. Jadi apa you punya P dan you punya Q tadi? P adalah 32, so kita ganti 32. Q adalah 4, so 4 kuasa 3. Kena ada kurungan ya supaya kita tak confuse nanti. Sama dengan K tadi. Okay, jadi kita boleh cari 4 kuasa 3 adalah 64. Jadi kamu boleh tekan calculator saja ya. So dekat sini akan jadi 64K. Okay, kita kena letak dekat belakang sebab memang kalau huruf dia mesti letak dekat belakang. Kecuali kalau memang dia huruf dan huruf saja, boleh kita letak mana-mana lah. Okay, 32. Jadi kita nak cari K, kita mesti cari K supaya kita boleh masuk dalam formula ini nanti, menjadikan dia formula yang lengkap lah. Okay, 64 kita bawa pergi sebelah, sebab dekat sini darab bawa pergi sebelah, dia akan jadi bagi 32 bagi 64, you akan dapat K sama dengan 1/2. Jadi kamu punya ungkapan P dalam sebutan Q ini untuk kes A adalah P sama dengan 1/2 Q kuasa 3. Yang ni kita masukkan balik dalam sini. Okay, untuk soalan B, untuk kes B, kita masih refer benda yang sama refer apa yang diberi dalam soalan, this one. Okay, itu yang diberi dalam soalan. So untuk soalan B, dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2 maksudnya punca kuasa 2Q. Okay, jadi kita tulis kat situ punca kuasa 2Q. Ingat yang tadi kan cikgu kata kalau ada simbol alfa ni, kita boleh sebutkan dia sebagai simbol alfa lah. Okay, kalau ada simbol ni kita kena tukar menjadi sama dengan K. So kita akan tulis P sama dengan K punca kuasa 2Q. So kita ganti nilai P dan Q di dalam sini. P adalah 32, K tak tahu. So Q adalah, yang ni punca kuasa kena tulis dulu baru punca kuasa 4. Kita tekan saja punca kuasa 2 bagi 4 ni, you akan dapat 2 lah. Jadi dekat sini adalah 2K 32. So K sama dengan 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. So ni darab. Jadi 32 bagi 2 you akan dapat 16. So ini persamaannya tadi, P dalam sebutan Q. Kita akan ganti nilai K dalam sini sebab kita tak mahu yang ada K. Jadi jawapan kamu ialah ini jawapan tadi Ini jawapan kamu adalah P sama dengan 16 punca kuasa 2 Q. Kita just ganti nilai K di sini. Okay, so kamu akan dapat P sama dengan 16 punca kuasa 2 Q. Boleh faham This one's very easy. Okay, itu untuk soalan 3. Okay, untuk soalan 4. Kita tulis dulu soalan 4. Dia kata gaji RMX yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung. Okey, siapa yang berubah secara langsung? Sekarang ceritanya tentang X. So X berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T. So maksudnya X berubah secara langsung dengan T.
Okay, diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji. Gaji tadi apa? So dekat sini dia mention gaji adalah X. Jadi maksudnya gaji adalah gaji sebanyak 112. Selepas bekerja selama 14 jam. Okay, jam tadi yang mana satu? Jam tadi adalah T. Jadi kalau dia mention tentang T, jam maksudnya 14 tu adalah nilai T. Tuliskan persamaan yang menghubungkan X dan T. Okay, so kita kena tuliskan persamaan. Macam tadi, kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q. Itu maksudnya kita kena cari persamaan kan? Okay, so sama juga dengan ini. Kalau tuliskan persamaan yang menghubungkan X dengan T, so kita kena jadikan ini sebagai satu persamaan. Nak tukar pergi persamaan, jangan lupa yang ini tadi kita kena jadikan dia sama dengan K. So kita salin saja, this one is X, this one is T. Okay, ingat ya. Alright, so dia bagi dekat situ X sama dengan 112. Dia dah bagi, okay, dia beri X sama dengan 112 dan T sama dengan 14 jam. So kita ganti masuk saja dalam sini. X adalah 112. K kita tak tahu, T adalah 14. Okay, so 14 ni darab dengan K. Bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So 112 bahagi 14 tinggal K. Kira-kira saja guna kalkulator, you akan dapat 8. So K sama dengan 8. Okay, kenapa cikgu letak K dekat sebelah kanan ni sama dengan 8 nilainya dekat sebelah kiri? Boleh, tak ada masalah sebab dia sama juga maksudnya dengan K sama dengan 8. Okay, it's okay. So kita dah dapat K. Tadi persamaan kita yang pertama tadi selepas kita ubah dia punya ni, simbol ni, kita akan ganti dengan nilai K untuk K itulah. Jadi persamaan yang menghubungkan X dengan T adalah X sama dengan K tadi adalah 8, so 8T. So itulah jawapan kamu untuk soalan 4. Okay, so far so good ya. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6. Okay, soalan 6 dekat sini dia beri S berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Okay, jadi maksudnya S berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Jika S, okay, S diberi dekat situ, this one is diberi S sama dengan 1.2 dan T sama dengan 27. Hitung nilai S. Okay, dia ada dua case dekat situ. Untuk case A, hitung nilai S apa? Apabila T diberi 64. Okay, so yang ni kita kena tukar dalam bentuk persamaan dahulu. Ingat balik, bentuk simbol ni kita akan tukar pergi sama dengan K. Jadi yang ni kita salin saja, yang ni kita salin saja. Okay, so kita akan cari nilai K dahulu. Lepas tu baru kita boleh bentukkan persamaannya. Okay, bukan bentuk persamaan, kita cari yang ni lah. Macam mana kita nak bentukkan persamaan yang ni? Nak cari nilai K. Macam tadi, kita ganti dahulu nilai S dan T ni dalam persamaan ni. Okay, so cikgu padam ni dulu. Nanti kita selesaikan. Okay, S adalah 1.2. Okay, kita tak tahu. T adalah 27. 27 kuasa 1/3. This one you boleh tekan kalkulator saja. Boleh So, tekan 27 kuasa 1/3. You akan dapat 3. Okay, you akan dapat 3. Jadi dekat sini 3K lah. 1.2. So, 3 bawa pergi sebelah dia akan jadi bagi 1.2 bagi 3. You akan dapat 2/5. Ataupun 0.4. Boleh saja dua-dua nilai ni. Okay, so cikgu ganti masuk dalam persamaan yang awal tadi. Jadi cikgu dapat persamaan yang kita akan guna untuk selesaikan soalan A dan B. Okay, so S sama dengan K tadi adalah, cikgu pilih 0.4 yang lebih senang sama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Okay, so kita akan guna formula ni. Kita guna formula ni untuk jawab soalan. Okay, jadi soalan A. Dia bagi soalan A. S berapa apabila T sama dengan 64. So kita ganti saja T dekat sini. Jadi S sama dengan 0.4. T adalah 64 kuasa 1/3. So kira saja guna kalkulator ni 0.4 kurungan 64 kurungan kuasa 1/3. You akan dapat 1.6. Dapat sudah S. Untuk soalan B, dia kata cari nilai T apabila S sama dengan 0.28. So S dia dah bagi 0.28. So kita ganti masuk saja dalam formula ni. Ingat ya, ini masuk dalam formula.
This one pun you masuk dalam formula. S dia dah ada 0.28. Okay, sorry. So, kita kena letak 0.28 sama dengan 0.4. Jadi daripada sini S adalah 0.28 sama dengan 0.4. T adalah kita tak tahu. T kuasa 1/3. Okay. So 0.4 ni macam tadi kita bawa pergi sebelah, didarabkan bawa pergi sebelah jadi bagi. T 1/3 sama dengan 0.28 bagi 0.4. So you akan dapat ini kamu kira. Yang ini pun kamu ganti daripada sini tadi Okay, kamu akan dapat dekat sini kira 0.7. Macam mana kita nak bawa ni pergi sebelah? So dia kalau kuasa 1/3 ni maksudnya kuasa T adalah punca kuasa 3. Okay, itu maksudnya. Dia ada per kan? So ini ada bentuk per lah. Okay, 3. Okay, 1/3. 1/3. Okay. Jadi maksudnya kita punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3 bawa pergi sebelah, dia akan jadi kuasa 3. Okay, jadi T sama dengan 0.7 kuasa 3. So, apa jawapan? Tekan saja kalkulator, you akan dapat T sama dengan 0.343. So, this is your answer for question B. Boleh faham ya? Sangat senang kan? Okay, itu untuk soalan 3, 4, 6 yang cikgu dah bagi hari tu. Okay, so kita sambung dengan soalan 7, 8, 9 ya. Okay, kita tengok macam mana kita nak jawab 7, 8, 9. This one kita kena rujuk contoh 7 dan 8 juga. Okay, soalan 7. Soalan 7 dulu ya. Okay, so soalan 7 kita salin. Bilangan patah perkataan yang ditaip A. Ingat A ini adalah sebenarnya bilangan patah perkataan oleh Saiful berubah secara langsung. Okey, maksudnya A ini yang berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Okey. So kita tulis A berubah secara langsung dengan masa menaip. Okey, ingat masa menaip tu adalah apa simbolnya? Masa menaip T. Okey. Jadi maksudnya dia berubah secara langsung. A berubah secara langsung dengan T. Okey. Jika Saiful menaip, okey, 270 patah perkataan. Okey, patah perkataan tadi apa Patah perkataan tadi kalau kita tengok simbolnya adalah A, patah perkataan, bilangan patah perkataan. So 270 ni adalah nilai A. Okey. Dalam masa 6 minit. 6 minit ni refer pada T. Jadi maksudnya kita kena tandalah. Okey, T adalah 6 minit. Jadi hitung masa yang digunakan. Okey, dia nak masa berapa yang digunakan untuk menaip 675. Okey, 675 patah perkataan ni adalah A. So cikgu label sudah dengan warna-warna. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Dia bagi warna biru tadi adalah A. So ini adalah diberi. Cikgu letak sini lah. Diberi A sama dengan 270 dalam masa 6 minit. So T sama dengan 6. Ya, warna hijau T. Lepas tu dia suruh cari T, masa, hitung masa. Apabila dia menaip A sebanyak 675 patah perkataan. Okey, so ini diberi. Jadi kita akan guna yang diberi ni untuk dapatkan persamaan. So macam mana kita kena cari nilai K dahululah. Okey, so daripada sini A berubah secara langsung dengan T, kita tukar menjadi bentuk persamaan. Okey, ingat lagi. Alpha ni kita tukar menjadi sama dengan K. Okey. Jadi A adalah 270, kita letak situ. Sama dengan K kita tak tahu, T adalah 6. Okey. Jadi maksudnya 6 bawa pergi sebelah dia akan jadi bagi 270 bagi 6, you akan dapat 45. Okey, masukkan dalam mana? Masukkan dalam persamaan ni lah yang ada persamaan daripada ubahan pergi bentuk persamaan. So K ni kita kena ganti. Jadi persamaan kamu adalah A sama dengan 45T. Daripada sini baru boleh selesaikan. So ini adalah persamaan yang kita akan guna untuk selesaikan soalan ini. Soalan ini. Okay. Jadi macam mana kita nak ganti? Kita ganti sajalah. Oh sorry. Okay, kita ganti dalam sini. A dibagi 675 masuk dalam sini. Jadi maksudnya 675 sama dengan 45T. Dia suruh cari T kan?
Jadi maksudnya T kita tinggalkan sendiri. This one 45 ni darab, bawa pergi sebelah jadi bahagi. So 675 bagi 45. So berapa you dapat untuk T? Kita kira lah. Kamu tekan saja 675 bahagi 45. So you akan dapat 15. Okay. Masanya adalah 15 berapa? Minit. Okay, tak mention minit pun tak apa. Boleh juga diterima. Okay, itu untuk soalan 7. Kita tengok soalan 8. Sebuah objek jatuh dari ketinggian h. Okay, maksudnya apa ni? H ni. H adalah dari ketinggian. Ketinggian ni kita label sebagai h. Okay, kita label dulu, kita tanda dulu dengan warna. Ketinggian itu adalah h. Berubah secara langsung. Okay, h itu yang berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya. Kuasa 2 masanya T. S di planet Q. Okay. Kuasa 2 maksudnya, kuasa 2 masa ni maksudnya adalah T kuasa 2 lah. So, siapa berubah secara langsung? Kita nampak H berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya. Okay. Lepas tu dia bagi, okay, kita tanda dengan warna dulu Okay, kuasa 2 masa. Masa adalah T. Okay. So, diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian. Ketinggian adalah H, jadi warna pink. Okay, cikgu sengaja warna pink supaya kita tahu H itu adalah 5 dalam masa 2 saat. 2 saat itu adalah masa. Jadi, kita label dengan warna biru sebab masa adalah T. Hitung masa yang diambil dalam saat. Disuruh hitung masa oleh objek itu jatuh pada ketinggian 45 meter. Okay, 45 meter tu adalah ketinggian. Jadi, warna pink. So, bila kita dah dapat macam ni, kita masukkan dalam sinilah apa yang diberi tadi. So, yang diberi tadi adalah tinggi, iaitu H. H adalah 5 meter. 5 meter. Lepas tu, apa lagi dibagi? Masa T, 2 saat. Okay, itu yang diberi. So, sekarang, dia suruh cari, dia cari masa, maksudnya T, apabila tingginya, tinggi adalah H apabila H sama dengan 45. Okay. So, seperti biasa kita kena tukar ini. Macam mana? Yang ni kita kena tukar menjadi sama dengan K. Sama dengan K. So, H kita tulis saja. T kuasa 2 kita tulis saja. Okay. Nah, ini adalah persamaan yang kita akan ganti nilai K nya. Tapi sebelum ganti K, kita kena selesaikan menggunakan nilai yang diberi dalam soalan. So, H sama dengan 5. Kita ganti sini. 5 sama dengan K. T adalah 2, 2 kuasa 2. So, this one you kena buat kurungan. 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi, K kamu, K darab 4 lah sini. Ataupun kita boleh tulis 4K. 4K sama dengan 5. So, K kamu adalah 4 darab ni, bawa pergi sebelah jadi bahagi 5/4 lah. Jadi, masukkan ke dalam persamaannya. You akan dapat H sama dengan 5/4 T kuasa 2. H sama dengan 5/4 dengan 5/4 T kuasa 2. Okay, so kita akan guna persamaan ini. Okay, untuk selesaikan yang ini. Untuk selesaikan ini. So, macam mana kita nak selesaikan? Kita ganti nilai sajalah. H dia bagi dah dekat sini 45. So, ganti dalam H dekat sini lah. Jadi, maksudnya 45 sama dengan 5/4 T kuasa 2. Dia nak cari T kan? Cari T. Jadi, maksudnya macam ni kita nak bawa ni. Ini bahagi bawa ni atas, dia akan jadi darab 45 darab 4. Okay, 5 bawa pergi sebelah ini darab kan dengan T. Darab. So, bila kita tutup ni, dia akan jadi 5T kan? 5 darab T. 5 bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. So, bahagi dengan 5. Okay, so T kuasa 2 tinggal sendiri. Kira saja guna kalkulator. Macam mana? 45 darab 4. Macam ni salah. 45 darab 4. Berapa hasilnya? Lepas tu you bahagi dengan 5. So, you akan dapat 36. Macam mana nak cari T? Ini kuasa 2. Kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 bagi 36 berapa? 6. So, T kamu adalah 6 saat. Okay, kita tulis macam ni lah. 6 saat. Sebab dia dalam saat. Dalam saat. Okay. So, itu jawapan untuk soalan 8. So far so good Boleh faham ya? Alright. Okay, kita teruskan untuk soalan terakhir. Soalan 9. Soalan 9 Diberi isi padu cat X liter. Okay, isi padu cat adalah X liter. Jadi maksudnya kita kena warnakan dahululah.
Okay, isi padu cat adalah X liter berubah secara langsung dengan luas dinding. Okay, luas dinding adalah D, meter persegi. Okay, D. Jadi luas dinding adalah D. Okay, jika 3 liter cat. Okay, 3 liter ni refer pada isi padu liter kan. Jadi warna hijau. Okay, kita tukar dulu warna hijau. 3 liter ni adalah X. Boleh mengecat 36 meter persegi dinding. Okay, ini adalah meter persegi. Tengok meter persegi, nilainya adalah D. Jadi maksudnya kita warnakan dengan warna apa ni? Warna pink. Ni kan. Okay, 36. Okay, dinding 36 meter persegi. So, dia suruh ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D. Okay, ungkapkan persamaan ni sama juga dengan soalan yang awal-awal tadi ni. Ya, 3, 4 dan 6. So, macam mana untuk soalan A? Okay, dia bagi X berubah secara langsung. So, X berubah secara langsung dengan D. Jadi, maksudnya kita kena tukar alpha ni, simbol ni menjadi sama dengan K. D. So, dia bagi dekat situ tadi, X adalah 3. So, diberi X sama dengan 3. Lepas tu, dia bagi D sama dengan 36. So, kita ganti masuk saja dekat sini. X 3. K tak tahu. D adalah 36. Macam biasa, darab buat sebelah jadi bagi. 3 per 36 K. So, 3 bagi 36. Guna saja kalkulator. You akan dapat 1 per 12. Okay, sama dengan 1 per 12. Okay, boleh nampak 1 ni 1 ni 2. Boleh ha? Jadi ini kita gantikan dalam persamaan ni. Jadi barulah kita dapat persamaan dalam sebutan X dan D. Jadi persamaannya adalah, ini untuk soalan A, persamaannya adalah X sama dengan K tadi adalah 1 per 12 D. So ini soalan A, jawapan bagi soalan A. Boleh ha? Okey, kita tengok soalan B. Hitung isi padu cat. Okey, dia suruh cari isi padu cat. Isi padu cat apa tadi? X kan. Jadi kita tandalah dulu. Kalau ada highlighter kamu, bagus kamu bawa highlighter kamu dalam kelas ya, supaya kamu boleh tanda apa yang penting-penting Okey, isi padu cat. Dia nak suruh hitung isi padu cat dalam meter yang diperlukan untuk mengecat dinding dengan tinggi 5 meter dan lebar meter. Oh, dia bagi 5 meter tinggi, lebar 4 meter. Dinding macam mana bentuknya? Dinding bentuknya adalah segi 4 kan? Okey, dinding biasa bentuk macam ni. So, dia kata tinggi 9 meter. Lebarnya adalah 5 meter. Jadi, berapa luas ni? Dia nak dalam meter persegi. Kalau ni meter-meter saja. Okey. So, macam mana kita nak cari luas? Luas segi 4 lah. Luas segi 4. Segi 4 adalah panjang darab lebar. 5 darab 9, you akan dapat 45 meter persegi. So, kalau meter persegi, this one adalah luas dinding. Luas dinding, D. Jadi, maksudnya kita tanda dengan warna pink lah. Okay. So, ini adalah yang diberi dalam soalan. Okay, daripada sinilah maksudnya. Jadi, dia suruh cari apa? Isi padu. Isi padu adalah X. So, find X apabila diberi luas dinding ialah 45 meter persegi. Kita guna saja formula ni tadi. Ni formula kita kan. Okay, masukkan saja nilainya. X kita tak tahu. 1 per 12. D kita ada 40. Oh, this one 12, 45. So, apa jawapan kamu dekat situ? Kita kira saja. Tekan saja macam biasa 1 per 12. Kamu tekan 1 per 12. Lepas tu kamu darab. Buka kurungan, tutup kurungan ni 45. So, you akan dapat 3.75. Jadi, maksudnya isi padu cat ni X 3.75 liter lah yang you kena beli. Okay. Kalau dinding you adalah 40 meter persegi. Boleh faham ya? Okay. So, ini adalah soalan aplikasi sebenarnya. Okay. So far so good. Alhamdulillah. InsyaAllah. Cikgu harap semuanya boleh faham dengan mudah lah. Jadi, setakat ini saja penerangan pada cikgu. Cikgu harap kamu boleh salin dan boleh hadam kaedah yang cikgu ajar di sini. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.